semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kahwin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5.000. Aku tidak ada uang, aku pinjam Bengali. Sekarang dah ada sampai ada 3 anak. Hutang Bengali pun belum habis dia bayar. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ni diam tak diam hantu story kita dah pun ke episod yang ke-6. By the way, minta maaf last week kita tak post apa-apa. Kita nak bagi laluan untuk sambutan tahun baru. Selamat tahun baru kepada semua yang sedang menonton. So hari ni kita comeback balik dengan episod yang ke-6, episod yang tertangguh last week. Minggu hari ni kita nak cerita juga pasal tertangguh. Tertangguh sebab apa? Okay, semua orang, of course lah kan, siapa je tak nak berkahwin kan. Of course one day saya pun akan kahwin. Tapi adakah betul-betul kita ni dah ready untuk berkahwin? Ataupun kita dah ready berkahwin tapi disebabkan makcik, pakcik, mungkin parents kita yang suka menambah-nambah, suggest, baik kau ambil ni, baik kau tambah ini. And last kita menghadapi kesukaran. Dah lepas kahwin ataupun paling teruk sekali, kita tak jadi kahwin. Alright, so kita nak cerita, kita nak dengar kisah daripada seorang kakak ni. Alright, sekejap lagi korang layan dulu, bertenang, comment section untuk anda, like, subscribe, hit bell notification. Kita layan dulu intro macam biasa. Let's roll it. Alright, so hari ni kita ada Kasih nama? Ya, betul. Alright, umur 24 hingga 27 tahun. Alright, okay. Kita hari ni nak cerita, obviously I mean like kita nak bercerita pasal kenduri over budget. Macam bulan-bulan lepas kan banyak, I mean like banyak invitation, cuti sekolah, orang ramai berkahwin dan sebagainya kan. Okay, menurut apa cerita yang awak bagi dekat saya ni, awak berkahwin tapi over budget. Ya, betul. Maksudnya awak dah, I mean like masa sebelum kahwin kan kita ada perancangan, kita ada kira bajet dan sebagainya. Awak memang dah ada bajet sendiri ke ataupun dah terlebih ke macam mana? Bajet saya masa tu cukup-cukup dan saya ada bajet tu. Maksudnya kita orang memang dah bersedia untuk berkahwin. Tapi apa yang jadi masalah je, bila majlis kita orang tu berjalan dengan megah hanya untuk sehari tu saja. So maksudnya okay, kira awak dan juga suami memang bersedia nak kahwin dengan tempoh yang korang dah target tu lah. So megah satu hari, boleh cerita lebih sikit on that? Okay. Maksud saya megah satu hari tu, majlis yang kami rancang untuk bajet kami tu, tapi ditambah-tambahkan untuk buat majlis tu. So orang sekeliling dia tambah itu ini, sampaikan kita orang punya majlis tu, kita orang terpaksa korek duit lain, terpaksa ambil simpanan lain, sampaikan kita orang over limit bajet. Okay, contohlah, okay, ini apa yang saya faham. Katalah awak ada bajet 30,000. So yang tambah-tambah tu awak kena korek duit dan sebagainya. I mean, daripada siapa? Kawan-kawan ke macam mana? Mula-mula benda ni jadi masa tu saya dah bertunang. Okay? Dah tunang? Dah Okay. tunang. So a few months lepas saya bertunang tu, family saya pergi majlis sepupu saya. Okay, masa tu family saya tengok sepupu saya punya majlis ni dia macam megah, Grand lah. Grand. Okay. So dia jadi terikut-ikut. Saya padahal dah cakap dah dengan parents saya nak buat dekat rumah, pasal kebah apa semua kan. Tapi dia orang suggestkan saya untuk buat dekat dewan. Jadi majlis tu, bajet tu dia dah lari lah. Oh, maknanya dewan tu punca utama korang lari bajet ke tak? Ada lagi tambahan lain. Contohnya macam package kan, catering apa semua Lagi besar. Yes. Korang pernah bincang tak? I mean like awak dengan pasangan tak pernah tak main like sit down bercerita dengan family apa korang punya plan asal yang korang rasa korang mampu lah kan that time? Ada tak benda tu jadi? Kami ada berbincang. Tapi biasalah kan, parents kita ni diorang akan memujuk lah, memandangkan saya ni adalah anak sulung. First yang kahwin. Yes, saya ni anak sulung. Jadi je diorang agak excited sikit untuk majlis saya ni. That's why diorang macam, okay, kenapa? Apa kata buat macam ni? Apa kata kita tambah package ni? Alah, 1,000 je pun. Kan biasalah kan orang tua. Jadi je diorang nak yang terbaik. Tapi diorang tak sedar sebenarnya benda tu membebankan kita orang. So apa penerimaan? I mean like suami awak waktu tu belum jadi suami kan. So macam mana dia nak, orang kata nak cari duit lebih ni kan?
Masa tu saya ada berbincang dengan dia sebab saya rasa bersalah lah kan, sebab itu kan permintaan family saya. Jadi bila saya berbincang dengan dia apa semua, dia kata mula-mula tu dia macam tak setuju lah juga sebab yelah kita punya bajet pun cukup-cukup kan. Jadi dia kata sebagai seorang lelaki tu dia ikutkan je lah walaupun dia tahu dia tak berapa nak mampu. So dia follow adalah dia punya simpanan, dia ada korek juga, saya pun korek juga untuk cukupkan juga majlis. Kenapa korang pilih untuk ikut cakap diorang? Itu yang saya tak berapa nak. I'm so sorry about that. Mungkin itu majlis korang kan, tapi kamu kan dah ada budget and dah ada, I mean like, saya apa yang korang cerita, korang dah ukur dekat pinggang sendiri kan. Kenapa kena ambil input sampai membebankan macam tu? Mungkin sebab parents kan. So mungkin bagi kita orang rasa diorang punya planning tu lagi better. So kita orang ikut je lah. Okay. Habis saudara mara tak ada masuk campur ke? Biasa benda-benda macam ni saudara mara paling lorat sekali kan? Ada, mesti ada. Antara tu itulah makcik-makcik saya. Mula-mula sekali family saya macam okey untuk saya buat dekat rumah pasal kemah apa semua kan. Tapi disebabkan mulut-mulut makcik saya yang duk api-apikan parents saya untuk buat itu, buat ini, tambah apa semua. So parents saya jadi terikut-ikut. Okey, tapi mungkinlah yang kita sebagai anak agak terikat. Tapi saya rasa mesti ada ruang untuk sebelum majlis tu ke, a few months sebelum ke, untuk awak macam berlaku jujur. Awak cakap apa yang diorang minta ni tak mampu ke? Pernah tak? I mean, awak suarakan ataupun daripada pihak lelaki tu ke cakap dengan awak yang dia tak mampu ke? Ada tak situasi macam tu? Waktu tu saya ada berbincang dengan parents saya. Saya cakap lah kita punya bajet dia macam ni je, Ma, cakap macam tu kan. Okay, lepas tu parents saya pun dia cakap lah, alah hai, buat sekali je seumur hidup, takkanlah belah lelaki kau tu tak mampu. Dia cakap macam tu. Kau tengok cousin kau punya majlis tu, kau main grand lagi. Lepas tu dak lagi saya dapat tahu yang makcik saya, sepupu saya punya mak tu, yang duk Yang kahwin grand tu? Ya, duk api-apikan parents saya untuk buat majlis grand juga macam dia. Mak saya sampai keluarkan ayat, takkanlah sampai ke mati mak tak tengok majlis grand kau nanti. Kau kan anak sulung, kau buat ni lepas ni mak dah tak ada, tak sempat nak tengok majlis kau yang grand tu macam mana. Dia cakap macam tu. Okay. Dah, okay, mungkin lah orang yang tengok video ni akan tanya, akan buat macam laki awak macam laki dia ni kenapa macam ngikut dia. Memang macam tu ke pattern? I mean, bukan nak kata awak salah lah, awak pun macam terikat. Lelaki tu tak ada rasa macam nak bercakap sendiri dengan family awak ke? Sebab ini tentang kehidupan korang nanti kan. So ada tak, I mean, action daripada pasangan awak? Pasangan saya ni jenis yang sangat cool dan sabar lah. Jadi apa-apa pun masalah saya akan cakap dengan dia. Tapi bila dia ada situasi macam ni, dia cuba untuk bercakap dengan parents saya. Tapi bila dia dah dengar mak saya cakap macam tu, apa je dah dia boleh buat. Family dia tahulah yang korang ni nak menambah macam tu. Family dia tak tahu. That's why lah kita orang ni macam nampak macam korang okey je lah. Tanggung sendirilah, tanggung beban tu sendiri. Okay. Benda ni tiba-tiba lah jadi. I mean like lepas perkahwinan cousin awak tu, ke mak bapak awak memang pernah cakap satu hari nanti kalau Alung kahwin kita nak buat besar-besar je ni, ataupun lepas je majlis tu baru jadi benda ni ke macam mana? Masa tu dah dulu okey je. Masa tu dah tu tak ada masalah. Okay. Semua je okey. Simple lah. Simple. Tadi apa dia tambah daripada rumah pergi Dewan? Betul. Pack lah. Yes. Berapa awak punya planning nak jemput sebenarnya? Saya sebenarnya yang awak mampu tu? 500 pack. Tapi dia bertukar jadi? Dia bertukar jadi 1,000 pack. Dia nak tambah lagi 1,500 pack. Sebab buatkan Dewan kan. Okey, kalau awak boleh kongsikan lah. Ini kalau awak tak nak kongsi pun tak apa. Masa awak ada bajet yang sedia nak kahwin ni, berapa anggaran yang korang berdua ni dah rasa okey lah untuk adakan majlis ni? Bajet saya dengan dia time tu adalah dalam bawah lah 50,000 time tu. Okey, untuk ada majlis yang korang nak lah, yes, 50,000. So bila dah add on semua? Dah add on apa semua, dah boleh pergi sampai 70-80,000 dah. Kalau tambah lagi 20,000 tu dah kira double lah tu. Ya betul. Tapi bukanlah tak ada bajet. Kira je ada. Duit yang kita orang tambah tu pun duit kita orang sendiri. Tapi itu adalah duit simpanan untuk lepas kahwin. Yes, betul. Jadi bila kita orang dah korek, jadi lepas kahwin itulah kita orang jadi susah sikit. Nak kahwin 50,000 sekarang Itu minimum yang
Sebab saya tak kahwin ni, so saya tak tahu. So okay, satu lagi lah soalan sebelum kita ke depan. Okay, ada tak masa tengah nak cari usaha duit tu kan, Amin lah, benda yang tadi kan awak cakap, awak korek-korek duit kan, boleh tak saya tahu awak korek benda mana, pinjam orang ke, macam mana ke? Ini awak lah. Saya sampai terpaksa korek saya punya tabung ASB saya lah, untuk cukupkan bajet. Habis keluar lah? Habis saya terpaksa keluarkan. Dan saya punya gelang emas pun saya dah tak ada dah ni, dah kosong. Sebab saya dah jual semua terpaksa. Yang 3 pun tinggal cincin kahwin je lah. Yang lain semua saya terpaksa gadai. Untuk satu hari tu lah? Ya, betul. Untuk memenuhi Kehendak orang lain. Korang happy tak on that day? Majlis tu jadi tak? Majlis tu jalan lancar tak? Alhamdulillah lah. Majlis tu jadi sangatlah grand on that day. Meriah. Tapi selepas tu Tak yang okey lah. tak okey. Okay, after majlis semua dah wrap up kan, ada tak hutang awak dekat catering ke, sound system ke, day one tu ke, ada tak benda-benda tu? Untuk majlis tu Alhamdulillah lah tak ada hutang. Okay, langsai lah. Langsai lah. Tapi masa saya dapat receipt tu saya agak terkejut lah. Bila tengok total amount yang Kenapa? kita orang dapat. Sebab ada deposit kita orang bayar RM5,000, ada yang RM2,000. Rendah lah. Rendah lah. So kita orang ingat bajet kita orang tu dalam keadaan yang terkawal lah. Okay. Tapi bila kita orang dapat receipt tu, kita orang tengok ada benda-benda yang kita orang tak ambil pun. Oh, contoh? Contohnya macam fresh flower, tak pakai bunga yang mati, yang pakai bunga hidup. So contohnya macam Sound system. benda-benda lain PA system. Banyaklah benda yang kita orang tak ada dalam kita orang punya bajet. Jadi benda tu tiba-tiba je ada dalam receipt. Okay, so penambahan yang bukan daripada persetujuan korang. Betul. Tak ada usaha nak pergi fight balik ke, pergi cakap dengan mak, mak ni tak ada, ni orang tak minta ni. Tak ada. Ada, saya ada cakap. Tapi mak saya punya ayat biasalah. Alah, sikit je ni, RM2,500 je. Lagipun ni Pak Long kau ni yang add on kan ni. Dia cakap macam tu. Saudara mara lagi. Jadi saya pun tak tahu nak cakap apalah. Lagipun majlis tu pun dah selesai kan. Tapi itulah kita orang agak terkejut. Sebab bajet tu kita orang yang keluarkan Itu sendiri. yang bawah RM80,000 tu. Betul. Okay, ini kita nak cut it short lah. Okay, lepas je majlis tu dah habis, maksudnya besoknya ataupun lusanya kan, biasa penat bagai kan. Besok tu macam mana korang nak orang kata apa, meneruskan? Apa plan korang lepas dah habis majlis tu? Apa next kan? Ataupun dah ready, dah ada rumah ke, macam mana ke? Sebenarnya tak payah tunggu lama lah. Sehari selepas majlis tu pun kita orang dah duduk kat kedai makan. Dan kita orang dah pening untuk berfikir what's next. Memang kosong, tak ada langsung. Tapi tak adalah langsung. Tapi adalah. Tapi sangat-sangat sikit lah untuk teruskan kita punya kehidupan berdua kan selepas ni. So kita orang Terbenung lah. Terbenung. Dia pandang saya pandang dia. So macam mana, apa kita nak buat? Okay, saya tak tanya daripada tadi. Awak kerja apa? Sebagai apa lagi? Sekarang? Sekarang ataupun masa 2 tahun lepas kan kahwin kan? 2 tahun. Okay, 2 tahun lebih. Masa tu kerja apa? Masa tu saya kerja farmasi je. Klinik lah? Ya, betul. Sampai sekarang pun? Ni suami? Suami saya dia buat 2-3 kerja lah. Dulu dia office boy. Okay, sekarang pun sama lah, office boy lagi, siang? Ya, betul. Dan malam dia kerja dekat kedai kawan dia lah, kedai telefon. Oh, sebab sini awak cakap suami awak kerja siang malam. Oh, bukan satu kerja lah, 2. Dia buat 2 kerja. So, okay, masa awak cakap planning nak ke depan, apa awak buat? Macam mana? Korang duduk rumah mentua dulu ke, macam mana ke? Sebab kita orang sebelum kahwin kita orang dah discuss memang tak nak duduk rumah parents. So kita orang decide untuk cari juga rumah sewa. So nasib baiklah kita orang jumpa owner rumah yang baik hati. So dia boleh consider lah kita orang punya sewa rumah ni boleh bagi rendah sikit lah. Ikutlah kita orang punya kemampuan. Sebab korang baru kahwin? Oh, bagus ada orang macam tu. Okay, so apa lagi? Apa lagi? Ni kita nak cerita pasal awak punya struggle lah. Ini bukan senang tau nak hidup lepas kahwin, tak ada simpanan dia kurang. So apa lagi yang mungkin awak boleh share dengan kita orang? Selalunya orang lepas kahwin akan pergi honeymoon kan. So saya dengan husband memang tak ada honeymoon lah. Sebab kita orang tak mampu. Sampai sekarang? Ya, betul. Dan kita orang kereta pun tak ada.
Berbekalkan motor. Dia tu je lah yang cari rezeki. Ke sana ke sini naik motor. So maknanya memang awal tu naik motor je lah. Tapi rumah ada. So isi rumah tu macam mana? Isi rumah tu kita orang ni survive berbekalkan hadiah-hadiah kahwin yang kita orang dapat lah on that majlis. Benda-benda yang kecil lah. Tak adalah benda-benda yang besar sangat. Faham. Untuk meneruskan kehidupan gitu je lah kan. Betul. So setahun tu kehidupan kita orang tu agak susah lah. So gaji kita orang nak tunggu pun kita orang rasa lama sangat. Kita orang tak sempat nak pergi mana-mana, nak berjalan. Makanan kita orang pun kita orang jatuh juga untuk survive. Faham. Suami awak, ya okey. Ini cerita pasal duit cerita pasal duit. Kadang-kadang yalah kita pun manusia kan. Bila tiba-tiba susah ni kan, tiba-tiba rasa hidup susah, struggle, mesti akan ada emosi yang bergaduh, bertekak. Pernah tak awak mungkin teremosi lah, macam kalau saya tahu susah hidup kahwin macam ni, saya tak kahwin dengan awak? Ada tak situation macam tu? Ataupun suami awak yang tiba-tiba melenting, kalaulah family awak tak minta tambah-tambah macam ni, tak ada kita duduk macam ni. Pernah tak situation tu jadi kat dalam rumah? Ini kalau awak tak nak jawab pun tak apa, but ada tak? Husband saya memang jenis penyabar. Cuma saya pernah lah sekali tu saya teremosi dan saya cakap dengan dia yang saya tak pernah susah. Masa saya hidup seorang saya tak pernah susah. Masa saya hidup dengan family saya pun saya tak pernah susah. Jadi bila dengan dia ni, saya naklah rasa kesenangan tu. Sebab saya tengok kawan-kawan saya kat media sosial apa semua hidup lepas kahwin senang kan. So apa respon suami waktu tu? Waktu tu suami saya tak cakap apa-apa pun, dan dia peluk je saya. Dia peluk je saya sampailah saya dah cool down, dan saya tersedar yang saya sebenarnya dah tersalah cakap. Waktu tu saya minta maaf lah dengan dia apa semua. Ya, emosi kan. Ya, betul. Okay, so yalah, time marah itulah sebaiknya jangan bercakap kan. Ada tak lagi menyebur pula kan, tapi ada tak lagi mungkin sekali dua ke termelenting lagi ke macam mana? Setakat tu sekali tu je lah saya teremosi macam tu. Tapi lepas tu husband saya dia ambil inisiatif untuk buat 2 kerja. So dia tambah lagi 1 kerja lah kiranya. Tapi saya lah rasa bersalah sebab saya takut dia terbebankan atas apa yang saya cakap. Tapi dia pujuk saya, dia kata itu adalah ikhtiar dia untuk stabilkan kita punya financial lah, dia kata. Oh, maknanya sejak yang itulah awak mengamuk itulah yang dia tambah kerja. Betul. Okay, sorry tu tanya. I mean, sekarang ni awak pregnant anak ke berapa? Ini anak pertama saya lah. Sulung lah juga. Betul. Okay. Tapi yang ni pun ada cerita juga sebenarnya. Okay. Pasal apa maksudnya? Masa tu saya nak bagi pregnancy test dekat husband saya. Time tu dia nak pergi kerja. So saya nak buat surprise lah dekat dia kan. So masa saya nak bagi pregnancy test dekat dia tu, okay, so saya expect kita orang dalam keadaan yang happy lah. Tapi masa dia ambil pregnancy test tu, dia happy. Tapi dalam pada yang sama, muka dia tu agak macam tengah berfikir something. Dia senyum-senyum? Senyum-senyum. Tapi senyum yang kelat. Kita tahu dia tengah berfikir. So saya pun tak nak lah ambil tahu sangat kan. So kita dah happy apa semua, dan dia pergi kerja. Okay. So esoknya tu dia ajak saya berborak. Dia kata nak discuss something. So masa tu lah baru saya dapat tahu sebenarnya dia ada buat loan. Buat loan? Ya, betul. Untuk? Dia buat loan untuk majlis kahwin kita orang yang 2 tahun lepas tu. Dan sampai sekarang loan tu masih lagi tak selesai. Apa respon awak bila awak dapat tahu kenyataan sebenar daripada suami tu? Saya agak terkejut lah kan, sebab saya expect saya just correct duit simpanan saya. Dia kata dia correct duit simpanan dia, tapi tanpa pengetahuan saya dia sampai pinjam loan lah. Dia buat untuk majlis kita orang yang 1 hari je yang megahnya. Yang perlu ditambah-tambah tu. Ya, betul. Okay, alright. Sekarang second Trimester. trimester.
a few months from now dia akan lahir juga. Betul. Duit juga. Duit lagi. So macam mana life awak sekarang? I mean apa inisiatif banyak awak cakap dah. But how was you guys now? Nasib baiklah saya pun bekerja, so saya bolehlah tolong. Tapi for now saya tak tahu lagi lah apa akan jadi akan datang. So saya percaya rezeki anak tu ada. Oh, maknanya awak belum ada apa-apa planning lagi dari segi financial untuk salin dan sebagainya. And sampai sekarang tak ada bantuan daripada mak mentua awak ke, mak awak yang macam bulan-bulan tengok, takkan tak tahu yang korang struggle? Diorang pun tak tahu yang kita orang betul-betul tengah survive. Yang diorang nampak kita orang macam okey je, tak ada apa-apa masalah. Mungkinlah sikit sebelum kita habis ni, mungkin ada apa-apa yang awak nak sampaikan kepada pasangan yang mungkin bakal berkahwin, yang saya sure kalau dalam situasi awak, mungkin awak ada duit and awak boleh buat majlis tu jadi, macam mana pula yang betul-betul tak ada ni, mungkin dia orang tak jadi kahwin kan, ambil keputusan untuk okeylah tak apalah kita berpisah je, cari orang lain, yang ni makan modal sangat contoh kan. So mungkin ada awak punya sedikit pesanan ke yang awak tengah lalu ke, macam mana? So saya nak nasihatkan kepada yang bakal berkahwin, kalau korang rasa korang mampu dengan bajet RM30,000, buatlah majlis RM30,000. Jangan terlalu ikutkan sangat kata-kata orang. Kalau betul parents tu nak yang terbaik, kita cuba bertegas sedikit dengan diorang lah. Ada pendirian lah. Ya betul. Jangan terlalu ikutkan sampai benda tu terbebankan korang sendiri. Sebab yang nak hidup lepas berkahwin bukannya mereka tapi kita. So guys, here is it, our story for this week. Susah orang kan, susah orang kita susah nak cakap, tapi senang orang kita suka nak kongsi. So guys, kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Kita ciao lo. Bye. Bye bye. Alright kasih. Okay. Tenang eh. Okay. So tadi datang siapa? Suami yang hantar ke apa? Ya. Suami yang hantar. Oh dia tahu awak nak datang sini buat podcast ke tak? Tak. Oh awak Cakap nak pergi interview kerja. serius lah? Nak interview kerja? Okay, dah habis ni dia ambil je lagi. Dia ambil sekejap lagi. Oh kerja jauh ke kat sini? Tak, di sini je. Okay. Thank you kasih. Ni by the way, tolong ni settlekan dia. Makan ke apa? Okay, thank you kasih. Ikut akad ni. Alright. Okay, hati-hati. Okay, baik. Aku nak nangis. Sumpah aku nak nangis. Macam ni ke susahnya lepas kahwin? Okay. Susah. Loan lain. Makcik-pakcik ni geram aku. Baik dia. Kita doa yang baik-baik untuk dia.